Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah tuan-puan, di petang hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang penuh dengan berkat, hari yang paling afdal dalam satu minggu ini. Di petang hari Jumaat ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitu program Tazkirah dan Tahlil Arwah. Sengaja dipilih di petang hari Jumaat tuan-puan kerana menurut pendapat ulama yang paling kuat di antara beberapa pendapat, bahawasanya petang hari Jumaat lepas asar sebelum maghrib macam kita berada sekarang ini adalah merupakan waktu yang baginda Nabi SAW pernah sebutkan dalam sabdanya. Di hari Jumaat ada satu masa yang tidaklah berdoa seorang hamba di waktu itu, melainkan Allah akan perkenankan doanya. Maka ulama tidak duduk diam macam tu saja tuan-puan. Mereka teliti, mereka cari, mengikut kepada dalil-dalil yang lain, maka banyaklah pendapat tu. Tetapi bila kita tengok pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat, pendapat yang paling kuat menyatakan ialah waktu yang Nabi SAW maksudkan itu berada pada petang hari Jumaat selepas asar sebelum maghrib macam kita berada sekarang ni tuan-puan. Alhamdulillah, Allah pilih kita dapat mengisi waktu ini dengan pelbagai ibadah insya-Allah. Yang pertama ialah kita akan sama-sama mendengar manaqib, bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang mana manaqib ini ialah cerita sejarah hidup seseorang dan menceritakan tentang perjuangan seorang ulama besar, ulama yang hebat dalam berdakwah, dan juga menceritakan tentang keindahan akhlak yang dimiliki oleh beliau. Seperti mana dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepada beliau Al-Quran, dan disebutkan di dalam Al-Quran itu begitu banyak kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Untuk apa? Linuthabbita bihi fuadak, agar menguatkan hati Nabi SAW dalam berdakwah. Macam itulah juga tuan-puan, kita perlu mendengar kepada kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang soleh sebelum kita, kisah-kisah para ulama yang hebat, supaya kita juga ada semangat. Mungkin kita tak boleh berdakwah macam mereka, tapi paling kurang kita ada semangat untuk menjaga agama kita. Paling kurang kita ada rasa bertuah dengan apa? Dengan Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Ada rasa tuan-puan. Dan dengan mendengar kisah para ulama ni, kita boleh kuat menjalani kehidupan. Kadang ujian yang Allah beri kepada mereka lebih besar daripada ujian yang Allah beri kepada kita. Tetapi mereka dapat berjaya. Maka kita kena juga dapat berjaya seperti mereka berjaya. Dan bila kita mendengar kisah-kisah orang soleh ini, kita akan dengar macam mana akhlak-akhlak mereka yang hebat, maka bolehlah kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai teladan untuk kita ikuti, insya-Allah. Jadi kita di petang hari ini sama-sama kita isi waktu yang penuh berkat ini dengan membaca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan kemudian kita akan isi dengan bacaan Yasin, kemudian kita akan teruskan dengan bacaan tahlil dan doa arwah, insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, insya-Allah kita sama-samalah dulu mulakan bacaan manaqib ni.
Yang pertama sekali kita akan hadiah Fatihah lah dulu untuk Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhi Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-puan. Jadi sama-samalah kita akan baca bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Telah pun sampai kepada muka surat 33 Ustaz Aslam. Yang mana kita berada pada kisah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ketika beliau menuntut ilmu ke India. Menuntut ilmu ke India. Kita pun kalau tak ada kisah ni, kita tak tahu mungkin ilmu, keilmuan, ilmu tentang agama Islam di India ni sangat hebat tuan-puan sebetulnya. Sangat hebat. Tapi sebelum ni saya dah bagi tahu pada minggu lepas kenapa orang yang kelulusan daripada sekolah Syekh Fahmi Nadwatul Ulama ni bila betul-betul lulus lah mereka akan dapat gelaran dengan gelaran An-Nadwi. Ni kenapa Syekh Fahmi ada gelaran apa? Al-Banjari. Al-Banjari, kenapa Al-Banjari? Saya pun Al-Banjari juga karena beliau orang Banjar, keturunan beliau, tempat kelahiran beliau dekat Banjar, maka beliau digelari dengan Al-Banjari. Saya pun lahir dekat Banjar dan saya juga orang Banjar, maka saya pun juga Al-Banjari. Baik. Dia Al-Banjari ni pula, ni tuan-puan, supaya kita tak salah faham. Al-Banjari ni pula digunakan untuk mereka yang keturunan, mereka yang keturunan daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari ada anak cucunya. Kalau dekat Malaysia ni, mereka akan gelari diri mereka juga dengan Al-Banjari. Contoh macam siapa? Macam Al-Fadhil Ustaz Nizam. Ustaz Nizam Al-Banjari. Al-Banjari beliau tu bukan bererti beliau lahir dekat Banjar, tidak. Beliau lahir dekat Malaysia. Orang Kedah, kan? Tapi kenapa ada Al-Banjari? Karena beliau adalah keturunan daripada ulama besar pada zaman dahulu, iaitulah Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi mungkin ada macam Syekh Nuruddin Al-Banjari, kan terkenal Syekh Nuruddin Tuan Guru. Syekh Nuruddin Al-Banjari masih ada hubungan keluarga lagi dengan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Nuruddin Al-Banjari, kenapa Al-Banjari? Karena beliau lahir dekat Banjar. Bukan keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari dah. Tapi beliau memang orang Banjar, lahir dekat Banjar. Asal memang beliau orang Banjar. Macam itulah. Jadi bila ada gelar Al-Banjari antara dua. Sama ada negeri asalnya adalah negeri Banjar, dia orang Banjar. Ataupun dia orang Malaysia, kadang. Tetapi datuk moyangnya, asalnya ialah keturunan daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu kisah lah tuan-puan. Kemudian Syekh Fahmi ada gelar An-Nadwi. An-Nadwi ni apa pula? An-Nadwi ni adalah kelulusan beliau. Beliau menamatkan pengajian di satu universiti besar dekat India, iaitu An-Nadwi. Apa Nadwatul Ulama? Orang yang berjaya menamatkan pengajian dekat situ, maka mereka akan digelari dengan An-Nadwi. Tapi kita dekat Malaysia ni jarang sangat jumpa orang bergelar An-Nadwi. Kalau Al-Azhari banyak, Al-Hadrami daripada Hadramaut, Yaman banyak. Tetapi bila kita dengar An-Nadwi ni jarang jumpa tuan-puan. Mungkin sekarang ni tak tahu ada dekat mana lagi An-Nadwi ni. Jarang jumpa. Pertanyaannya, kenapa orang tak suruh anak mereka sekolah ke India, Ustaz? Kalau dah tahu dekat India ni
pusat ilmu hebat. Kenapa tuan-puan? Sebab nak dapatkan visa tu susah. Nak visa untuk belajar lah. Kalau visa untuk melancong senang lah. Ustaz Aslam pergi sana contohnya kan. Untuk melancong, senang dapat. Tapi kalau untuk belajar dia susah. Dia susah. Ialah itu kebijakan kerajaan lah kan. Kerajaan India bukan kerajaan kita. Bukan kerajaan Malaysia, kerajaan India. Tak tahu dia orang nak macam mana. Tapi memang susah. Sebab tu susah nak pergi belajar ke India. Baik. Jadi pimpinan ataupun rektor, namanya. Ni. Kepada Universiti Nadwatul Ulama pada ketika itu ialah Maulana Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Ini pimpinannya lah tuan-puan pada ketika itu, dan Syekh Fahmi memang sempat belajar dengan Maulana Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, dan pemikiran dalam dakwah Syekh Fahmi memang banyak sangat mengikut kepada guru beliau Maulana Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Mana orangnya Ustaz? Ni ada gambarnya dekat situ. Bagi mereka yang ada beli kitab manaqib ni, akan nampak gambar dekat situ. Yang tak ada beli, tak boleh nampak lah tuan-puan. Kalau nak beli, ada link untuk pembelian kitab dalam caption live yang kami buat ni. Tekan je link tu, boleh beli. Tapi minta maaf tuan-puan, saya sebut awal-awal harga dia mahal sikit kitab ni. Sebab apa? Sebab full color. Gambar-gambar eksklusif semua ada dekat dalam tu. Ni. Sebab tu dia jadi mahal. Bukan daripada kami bagi mahal, sebab daripada percetakan bagi mahal. Yelah lain kan. Yang warna full color dengan yang depan ni je yang ada warna dalam hitam putih macam tu je. Dia lain, dia punya harga. Jadi tak bolehlah nak bagi murah, memang dia punya modal tu mahal. Baik, ibu-ibu, kos cetakan tu mahal tuan-puan. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Jadi kita bacaan kitab manaqib ini telah sampai kepada muka surat 33. Baik, seperti biasa kita akan ditolong oleh Ustaz Aslam untuk membacakan ni. Nanti saya akan terangkan insya-Allah. Baik, silakan Ustaz Aslam. Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, beliau juga mendapat pengajaran dari guru-guru yang luar biasa, serta mendapat bimbingan langsung dari Maulana Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, seorang ulama tokoh pemikiran dunia Islam abad 20 ini. Semua itu semakin membuat Abuya jatuh cinta dan tertarik dengan negara India, dan beliau merasa sangat beruntung kerana dapat belajar di sana. Beliau belajar di sana dari tahun 1980 sampai tahun 1987. Lebih kurang 6 tahun lamanya. Dengan dikurangi masa kunjungan ke negara Malaysia selama kurang lebih 15 bulan. Ni. Jadi beliau belajar di sana lebih kurang 6 tahun lah tuan-puan. Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tapi dalam tempoh yang sama beliau juga ada berdatang ke Malaysia. Kenapa jadi ada ke Malaysia? Sebab di antara kawan beliau ni yang belajar sama-sama dekat India, ada orang daripada Malaysia. Macam tu. Baik. Jadi beliau ada berulang alik ke Malaysia. Jadi daripada tahun berapa dah Syekh Fahmi datang Malaysia ni tuan? Tahun 80-an dah sampai ke Malaysia dah. Aslam dah lahir dah Ustaz Aslam. Saya pun tak lahir lagi tuan-puan. Dah sampai ke Malaysia dah. Time tu. Baik. Jadi beliau terus belajar. Ini hebatnya di antara murid yang pertama lah kiranya, murid yang terawal tuan-puan. Belajar terus kepada pemimpin madrasah pula, sekolah itulah kan. Yang pengasasnya iaitulah Maulana Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Ini ulama yang hebat di abad ke-20 ni. Subhanallah. Bertuah tuan-puan. Dia murid-murid pertama. Maksudnya murid di antara murid yang terawal belajar. Dia lain, dia punya berkat dengan orang-orang yang kemudian belajar. Dia punya berkat ni di satu madrasah ni, murid-murid yang pertama dengan murid-murid yang kemudian tu dia punya keberkatan lain. Kesan daripada ilmu kepada seorang murid ni dia lain. Ni murid-murid yang first tu memang dia orang punya keilmuan tu memang mantap. Sebab apa? Yang pertama, tok guru ni boleh fokus nak mengajar mereka.
Bila murid dah ramai, yang mengajar tu adalah murid kepada tok guru tu. Kita belajar kepada murid kepada tok guru. Tok guru dah tak berapa larat dah nak mengajar. Adapun Syekh Fahmi ni memang terus mendapatkan didikan daripada Maulana Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Sebab tu keilmuan beliau mantap. Sebab keilmuan beliau mantap. Sebab tu kalau ibu-ibu, ayah-ayah ada anak, contoh kan, ada anak, ada madrasah baru buka. Yang buka ni pula kita tahu dengan keilmuannya, kita tahu dengan kealimannya, kita tahu dengan kesalehannya. Perempuan, walaupun madrasah tadi contohnya tak berapa sempurna lagi, masukkan anak kita ke madrasah tu. Dia kadang madrasah yang dah mewah ni, bangunan ni dah ada, bangunan ni dah ada, ni dah ada. Selesa lah tuan-puan. Tapi kadang itu madrasah dah umur 30 tahun. Yang mengajar pun dah, bukanlah tak hebat yang mengajar tu, tapi bukan yang pengasas asal yang mengajar. Dia keberkatan dia berbeza tuan-puan. Ni. Kalau madrasah baru buka, yang buka pun syekh mana contohnya, kadang asrama pun tak berapa sempurna lagi, surau pun tak berapa sempurna lagi. Macam saya dulu, saya adalah, bukan nak berbangga tuan-puan, cuma saja nak cerita, saya adalah murid daripada tingkatan yang kecil lah, murid pertama dekat Pondok Yasin. Angkatan saya tu adalah orang yang pertama. Saya bukan cerita saya nak berbangga sebagai murid yang pertama di Pondok Yasin yang Syekh Fahmi asaskan dekat Banjarbaru tu. Tak. Tapi saya nak bagi tahu macam mana murid yang pertama ni dia punya perjuangan lain tuan-puan. Perjuangan tu maksudnya dia punya kesusahan ketika belajar tu. Bayangkan surau tu tuan-puan, masih tak sempurna lagi kat tepi tu. Kat tepi-tepi tu dia masih tutup dengan apa namanya kat sini, macam kalau kami sana sebut terpal, di sini apa namanya saya lupa. Lupa namanya. Dia masih tutup kain macam tu lah lagi tuan kat tepi-tepi tu, masya-Allah. Dengan ya kami belajar hari tu dekat situ kami tidur, kat situlah kami belajar. Dekat situlah kami makan. Macam tu, bangunan ni tak cukup lagi tuan. Tapi perjuangan pada ketika itu yang menambah kepada keberkatan, kepada keberkatan ilmu yang didapat. Jadi kalau ada anak, ibu-ibu, ayah nak cari sekolah kan, jangan cari yang terlalu mewah sangat. Cari sekolah agama ni yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa supaya mereka tahu macam mana perjuangan seorang yang menuntut ilmu. Dan kadang guru yang mengajar tu memang pengasas tu. Ini kita susah nak jumpa macam tu tuan. Bila madrasah ni dah lama, macam sekarang Pondok Yasin dah lama, yang mengajar tu dah orang lain dah. Syekh Fahmi pun dah meninggal dah. Sekarang bangunan mewah tuan. Tuan-puan, surau dah ada 2, laki lain, perempuan lain. Bangunan dah banyak, bertingkat-tingkat dah bangunan. Dah lain dah suasananya. Belajar ilmu tetap sama, tetapi guru-guru yang mengajar tu dah berbeza dah. Dah orang lain dah yang mengajar. Jadi mungkin daripada segi keberkatan, kesan kepada rohani dan jiwa tu dia dah lain macam lah. Ni baik, itu nasihat lah, sedikit nasihat pengalaman daripada belajar ni orang yang nak belajar agama. Baik, jadi Syekh Fahmi di antara orang yang mula-mula lah sekolah dekat situ dan terus belajar dengan pimpinannya, iaitu Maulana Syekh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Dan Maulana Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi ni beliau tak ada anak. Beliau tak ada anak tuan-puan. Beliau tak ada keturunan. Aku ikut tanya, adakah anak beliau ke sekarang pimpin? Tak, bukan. Ni tuan-puan. Beliau tak ada anak. Maulana Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi ni. Baik. Tetapi ni, beliau ada anak saudara yang hebat. Anak saudara yang hebat dan sekarang masih hidup, dan anak saudara tu ialah guru juga kepada Syekh Fahmi Zamzam, kepada almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dan banyak kali datang ke Malaysia, iaitulah Sayyid Salman Al-Husaini. Sayyid Salman Al-Husaini. Ini adalah anak saudara lah kepada Maulana Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Jadi Sayyid Salman Al-Husaini ni itu di antara guru Syekh Fahmi yang saya pernah jumpa. Masih hidup lagi sekarang tuan-tuan, masih hidup lagi. Masih hidup lagi sekarang. Syekh Fahmi meninggal dulu, Allah yarham. Kan? Jadi Sayyid Salman ni masih hidup lagi dan sempat beberapa kali datang ke Malaysia dan saya pun sempat berjumpa. Dan petang ni saya nak cerita satu cerita macam mana adab Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ni ketika itu ni Sayyid Salman Al-Husaini nak datang.
Lama tak jumpa. Time tu tuan-puan nak datang. Subhanallah, saya ketika itu masih lagi berkhidmat dekat pusat pengajian As-Sirajul Munir. Saya bersama dengan Haji Nik. Beliau ni yang khidmat selalu bawa Abuya pergi ke mana-mana lah. Banyak khidmat Haji Nik ni, Masya Allah. Mungkin dengar sekarang ni, petang ni. Bersama dengan beliau, dengan Syekh Fahmi nak jemput salah seorang guru Syekh Fahmi daripada India ni, iaitulah Sayyid Salman Al-Husaini. Baik. Bila kami dah sampai dekat airport, ternyata ada makluman daripada India ni, baru dapat makluman bahawasanya pesawat tu orang kata delay lah kan, dalam 1 jam. Artinya kami datang awal 1 jam, pesawat tak turun lagi tuan-puan. Pesawat tak turun lagi. Ni. Kami dah sampai dekat airport dah. Kan? Tuan Haji Nik ni dah parking dah. Parking khas yang dekat depan tu. Memang bayar dia lain macam sikit lah mahal. Kami dah masuk. Ternyata baru dapat info. Adalah dekat dalam skrin tu kan. Oh, delay. Okey, baik. Lepas tu kami pun ajaklah. Jomlah Abuya. Kami panggil Abuya. Jomlah Abuya balik. Balik dah dulu, rehat kan. Tak silap saya hari tu baru lepas ada program tuan-puan. Betul, ada program. Abuya sebetulnya nak ada program pergi Sabah. Tapi sebab tuan guru beliau nak datang, beliau batalkan semua jadual dekat sana. Sebab semata-mata nak sambut tuan guru datang ni. Bila dah datang pula nak sambut, dah terawal. Kan, dah terawal. Terawal bukan 1 jam. Mungkin 1 jam lebih tak silap saya hari tu. Memang lama kena tunggu. Kami pun, saya dengan Haji Nik, kami ajak Syekh Fahmi, jomlah balik dulu. Kita rehat dulu. Syekh Fahmi kata, tak apa, tak payah. Saya tunggu sini je. Tunggu tuan-puan. Subhanallah, ni saya cerita. Nampak dengan mata kepala saya. Tunggu. Lebih kurang 1 jam tu tunggu. Itu pesawatnya delay, belum lagi nak keluar tu tunggu. Diajak balik tak nak. Saya lebih baik, Syekh Fahmi kata, cakap dekat kami ni, lebih baik saya tunggu guru saya, nanti saya balik tiba-tiba dia pula yang tertunggu saya kan. Lambat sebab ini ke sebab itu ke, dia pula tertunggu saya. Lagi baik saya yang tunggu dia. Okey tuan-puan, lagi baik saya yang tunggu dia, kata Syekh Fahmi. Lepas tu saya pun pelawak lah. Abuya dekat sana ada kursi, kita duduk dulu kat sana. Kan? Tak apa, Syekh Fahmi kata saya nak tunggu. Saya nak tunggu juga. Berdiri juga, tak nak duduk tuan-puan. Lama tunggu. Dekat Dekat depan lift. Hari tu depan lift. Saya tak tahu kenapa jadi depan lift tu. Mungkin disuruh tunggu dekat situ lah. Disuruh tunggu dekat situ. Saya Salman akan naik akan naik ke lift tu lah. Maksudnya tunggu dekat situ. Tak silap saya bukan apa. Sebab ada orang dalam tu lah yang tolong bawa Syed Salman nanti. Jadi orang dalam tu Datuk mana, siapa, saya lupa nama Datuk siapa. Beliau suruh tunggu dekat situ. Anak buah beliau suruh tunggu situ, kami pun tunggu situ. Syekh Fahmi pun tunggu. Tak nak duduk tuan-puan. Masya Allah. Beliau punya adab, kadang kita ni main duduk je depan guru kan. Beliau ni tunggu je depan lift tu. Kan, tunggu. Saya ambil video ketika Syed Salman sampai. Subhanallah. Jadi beliau tunggu. Beliau kata, saya tak nak guru tunggu saya. Saya yang akan tunggu guru saya. Saya bila ingat kata-kata beliau tu, teringat juga bila beliau nak datang ke Malaysia, beliau pesan. Beliau pesan tolong ambil Abah. Abah lah, beliau akan cakap Abah. Beliau tak cakap Abuya. Bila beliau cakap dia beliau akan cakap Abah. Tolong ambil Abah dekat airport. Beliau sebutlah jam sekian-sekian. Dan beliau pesan tuan-puan, tolong ambil Abah nanti dekat pintu ni je, jangan masuk dalam. Siap-siap pesan, jangan parking kereta dekat tempat parking tu, kita jumpa kat luar je. Macam tu. Artinya beliau nak tunggu. Beliau yang tunggu. Tapi beliau kata, saya nak tunggu guru saya. Jangan sampai guru saya tunggu saya. Tapi bila beliau tak nak ditunggu oleh orang. Beliau yang akan menunggu orang untuk datang ambil. Ni hebatnya akhlak beliau. Ni di antara kehebatan akhlak beliau. Beliau luar biasa. Dengan guru beliau kata, saya tunggu. Saya tak nak guru saya tunggu saya. Tapi bila beliau sebagai seorang guru pula, beliau pula jangan parking. Nanti tunggu je nanti Abah tunggu kat tepi jalan, terus gerak macam tu lah. Jangan parking dulu, lepas tu tunggu kan, disambut. Tak, tunggu je kat tepi jalan. Ni time beliau sehat, ketika itu masih sehat lagi lah tuan-puan. Jalan seorang-seorang masih boleh lagi. Jadi tunggu tepi jalan tu je. Abah akan tunggu tepi jalan, akan sebut pintu berapa, nanti ambil kat situ. Macam tu. Ni hebatnya adab Syekh Fahmi. Luar biasa. Tawaduk beliau. Subhanallah. Ini tak adalah dalam manaqib ni tuan-puan. Jadi saya cerita dekat sini. Dan satu lagi, bila saya pengalaman bersama dengan Syed Salman Al-Husaini ni,
Yang dekat Sirajul Munir hari tu, dekat pusat pengajian, saya jadi imam lah. Saya bertugas menjadi imam dekat sana. Dan bila ada solat, memang saya akan jadi imam lah. Abuya, dia suka suruh untuk anak murid beliau jadi imam. Beliau tak jadi imam tuan. Tanya je murid-murid Abuya yang ada dekat Pondok Yasin. Tak ada Abuya jadi imam. Beliau akan suruh murid-murid beliau yang akan jadi imam. Mendidik murid ni. Dan di antaranya ketika Sayyid Salman Al-Husaini, guru kepada tuan guru saya, datang ke tempat saya berkhidmat ketika itu, Syekh Fahmi pun suruh juga untuk saya jadi imam. Dia punya rasa tu lain macam tuan. Ulama besar ni dekat belakang 2 orang. Subhanallah kan. Jadi hari tu saya ingat lagi, saya kena tegur time saya imam solat subuh. Ni kenangan tuan saya cerita ni. Imam solat subuh, saya kena tegur. Dan kebetulan pula saya pun tak faham kenapa subuh Jumaat tu puan. Dia akan ada subuh Jumaat dekat situ. Dan bila subuh Jumaat ni, fahamlah kita akan baca surah As-Sajadah panjang. Beberapa kali ni. Kali pertama Sayyid Salman datang, saya jadi imam solat subuh. Dan kebetulan ketika itu subuh Jumaat, bacalah. Kan, baca surah As-Sajadah rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua surah Al-Insan. Panjang. Panjang surah Al-Insan, As-Sajadah. Memang di Pondok Yasin wajib hafal lah 2 surah tu puan. Memang dah ni lah. Dah hafal lah surah tu kan. Kita pun bacalah. Lepas tu baca doa kunut macam biasa. Allahumma hdina fi man hadait. Ingat orang India mazhab Hanafi. Dia tak ada kunut. Kan kita kunut je lah. Saya pun risau ni saya berkunut ke tak, akan nanti kena tegur. Kan dia tak ada kunut mazhab Hanafi. Tapi sebab dia solat di tempat orang yang bermazhab Syafi'i, kita pun kunut lah. Bila baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Kunut yang pendek, yang biasa, yang basic tu. Habis solat, habis baca wirid semua, Syed Salman komen. Dia kata, apa ni imam? Ini imam saya tu kena tegur. Syekh Fahmi kat tepi. Apa ni imam baca surah panjang sangat? Dia kata. Sunnah kan? Sunnah tu panjang tu. Dia panjang sangat. Dia tak komplain pasal panjang sangat surah tu. Tapi dia kata, kenapa baca doa kunut pendek sangat? Sebab dia orang doa kunut, kalau doa kunut nazilah tu. Kunut yang panjang tu, tuan-tuan. Kita pula baca doa kunut pendek. Dah kena tegur dah, tuan-tuan. Kena tegur. Dia kata, baca surah panjang-panjang, doa kunut pendek. Dia kata, saya kena tegur tu memang ni lah. Tapi tak ada apalah, orang bagi tahu macam tu je lah kan. Okey, relax lah. Tapi ulama ni tegur ni, yalah, beza mazhab. Biasalah kan perbezaan mazhab tu. Kita dah biasa dah benda tu. Kalau surah Al-Sajadah panjang, Al-Insan panjang, tambah lagi doa kunut panjang, menangis makmum kat belakang kan. Tapi dia kata, kenapa baca doa kunut pendek? Kan? Dah baca surah panjang-panjang, doa kunut pula pendek. Dia kata, itu komplain dia. Tak adalah. Tak salah pun bagi mazhab kita. Mungkin bagi dia, doa kunut tadi, doa kunut nazilah macam tu. Dia tak ada macam mazhab Syafi'i. Okey, tak ada masalah. Tahun yang berikutnya, datang lagi tuan. Kebetulan subuh Jumaat juga. Saya ingat ni, dulu kena tegur. Baca surah panjang, doa kunut pendek. Lepas tu, kali ni, saya pun baca surah As-Sajadah full. Baca surah Al-Insan separuh je, tuan-puan. Lepas tu saya baca doa kunut panjang. Saya baca doa kunut nazilah tu. Saya kata, selamat lepas ni. Lepas habis solat. Ni setahun yang berlalu dia, tuan-puan. Setahun dah ni. Setahun akan datang lagi beliau. Solat subuh sama. Saya pun pendekkan surah. Surah sujud sajadah tu panjang lah. Surah Al-Insan saya bagi separuh. Sebab Syekh Fahmi pun pesan, baca jangan panjang-panjang sebab dari tu kena tegur. Kan saya pun baca separuh. Baca doa kunut panjang. Lepas tu, tuan-puan, ini pengalaman saya lah. Komplain tak agak-agak? Komplain lagi tuan-puan. Kena tegur. Apa ni? Baca surah saja dah okey dah. Kenapa surah Al-Insan baca separuh je? Beliau kata, tak sesuai dengan sunnah. Yalah, patut baca full kan. Hari tu baca kata panjang sangat. Saya pun baca separuh. Dia kata, kenapa baca separuh je? Lepas tu dia kata, baca doa kunut ni, kenapa ada senyap ketika kita kan, ada masa-masa senyap tu baca. Allahumma adina fin wa'afina fin wa'af, wa tawallana fi man tawallik, wa barik lana fi ma'atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka, minta maaf saya skip tadi bacaan tu, tak boleh laju baca macam tu tak. Jadi kita fa innaka taqdi wa la yuqda. Kita baca slow kan? Wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man. Kita baca slow. Beliau tegur yang tu pula. Syekh Said Salman ni tegur yang tu pula.
Dia kata, kenapa imam ni baca doa kunut elok dah panjang kan? Baca surah Al-Insan separuh je. Hari tu dia kena tegur kenapa panjang sangat baca surah. Kita pendekkan, beliau tegur lagi kenapa baca separuh je. Baca doa kunut pendek, kita panjangkan. Beliau tengok lagi. Satu, kenapa slow? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kan? Kenapa slow? Syekh Fahmi tolong jawab. Kata Syekh Fahmi, sebab tu adalah pujian kepada Allah, bukan doa. Takut jamaah mengaminkan macam tu lah. Tapi dalam bahasa Arab lah. Mereka berdua ni bercakap, bersembang. Kata Syed Salman, kenapa baca slow? Mazhab Syafi'i kan macam tu. Macam Syafi'i kan macam tu. Beliau mazhab Hanafi. Kalau pujian kepada Allah kena baca slow, kenapa Alhamdulillah baca kuat pula? Alhamdulillah pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan baca kuat. Kita pun, kenapa tak slow pula? Pujian kepada Allah. Kita pun, lepas tu senyap. Tak ada jawab lagi lah. Abu Ya tak ada jawab apa lah. Ni. Lepas tu Abu Ya beritahu. Dia kata, ulama India memang macam itu. Mereka bukan tak tahu mazhab Syafi'i, cuma nak menguji je. Nak menguji je. Seakan-akan macam kita salah. Macam tu. Orang India ni dia faham semua mazhab. Walaupun mazhabnya Hanafi, mereka faham mazhab Syafi'i sebetulnya. Bukan tak faham. Cuma nak menguji. Jadi, bila syekh ni dekat India, guru-guru dekat India ni, mereka masuk kepada kelas-kelas yang bermazhab Syafi'i, mereka kuatkan mazhab Hanafi. Mereka akan, kenapa orang Syafi'i kata macam ni, macam ni? Oh, tuan-tuan. Jadi murid tu makin pandai. Oh, saya pun kenalah juga. Walaupun saya tak boleh ngaji dekat India, tapi kena tanya juga. Alhamdulillah ada Syekh Fahmi tolong jawab kan. Itu pengalaman lah tuan-tuan. Kita buat macam ni tak kena. Kita buat macam ni tak kena. Bukan solat tu batal. Tapi nak kata mazhab ni luas. Perbezaan mazhab tu banyak lah. Lagi-lagi lah antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi memang banyak perbezaan dia. Baik ibu-ibu ayah-ayah semua, kita lajak dah ni bercerita. Dah pukul 6.51. Wallahu alam bisawab. Setakat tu dululah. Itu tak ada dalam kitab. Itu pengalaman peribadi saya. Dan kita baca sama-sama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim tu 3 kali insyaAllah. Sama-sama Ustaz Aslam. Ambil keberkatan, mudah-mudahan dengan berkat mereka Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nanti kita sambung lagi insyaAllah bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Baik.